Okey, Assalamualaikum. Kan semua kan. Okey, ni video ni untuk try untuk model PSPN KMJ pula. Continue lah benda ni. Sama je. Okey, soalan session A, soalan 1 melibatkan Spatial Distribution chapter 9. So soalan ni bagi kita terus ni binomial distribution. Find the least value of n so that probability of p is less or equal to 1 is more than 1.9. So dia nak nilai terkecil the least value of n. Dia kecil tak boleh kata kosong terus, dia ada nilai. Dan nilai tu paling kecil, kiranya kalau besar pada nilai tu tak boleh lah. Macam tu. Kalau 9.5 kita bagi 9. Macam tu. Kita akan bundahkan ke atas, kita round down je. So nak jawab soalan 1 ni. Satu untuk tu kita akan start dulu dengan A1. A1. So kita ada probability X is more or equals to X is more or equal to 1 is more than 1.9. So kita boleh kata probability X is less than 1 is less or equals to 0.1. Okay. Lepas tu kita boleh kata 0.1 ni equal to 0 lah, sebab kita apa saja lagi kecil daripada 1 is kosong. Lepas tu ni kita boleh pakai formula N C kosong darab 0.4 over kosong darab 0.6 over N is less or equal to 0. Lepas tu kita akan dapat 0.6 power N is less or equal to 0. Lepas tu kita boleh letakkan N, lepas tu letakkan log 0.6 is less or equal to log 0.1. Kita akan dapat N is more or equals to log 0.1 bahagi dengan log 10.6. Kita akan dapat 4.51. So kita akan dapat N equals to 5. Okay, betul. Sebab apa kita tak boleh bila dia kata more or equals to 1, kita nak nilai yang terkecil. Aku tersalah sebut dia mula-mula rasanya. Kita nak kena ambil nilai tu kat atas, tapi nilai paling kecil teratas paling kecil. Macam kita buat amali account lah. Kita bundahkan kat atas. Tak kisah dapat 4.2 ke berapa ke, kita kena bundahkan kat atas. Kena round up dia. Tadi aku tersalah sebut round down saja. Lepas tu soalan second, find hence probability lah. Soalan probability. So aku jalan tepi ni je. Jadi probability X is more or equal to 3 but less than 5. Betul kan? Okay, betul. So yang ni kalau kita buat number line kan, kita ada 3, 4, 5. So dia hanya melibatkan 3 terlibat, 5 tidak terlibat. So kita akan ada, dia melibatkan 3 dengan 4. So kita akan tulis, dia akan sama dengan kalau apa nak buat number line, kalau tak mau kira kan. Tak mau kira boleh lah. Tak mau kira kita kena ambil 3 tolak dengan yang 5. So probability X is more or equal to 3 minus probability X is more or equal to 5. So atasnya kita nak table di mana kita punya N adalah 5, kita punya R adalah 0.4. P kita 0.4 guys. Buka. So kita tengok dekat binomial di mana N kita berapa? 5 kan. N kita 5. Okay, lepas tu kita kena tengok P kita 0.4 kan. 0.4. So tengok kat 0.4. Okay, sini 0.4. Lepas tu 5. So kita tengok kat sini sampai sini.
Okay. So kalau kita tengok kita perlukan 3. So kita tengok kat sini 3, kat sini 5. So kita akan ambil 3174. 0.3174 minus dengan 0.0102. Lepas tu yang ni just calculator 0.3174 tolak 0.0102. Kita akan dapat 3072. Kan? Okey. 0.3072. Okey, ini jawapan untuk soalan second. Lepas tu next untuk soalan B pula. Dia kata kat sini Z is normally distribute random variable with a mean of 0 and variance of 1. Find the value of R such that yang ini 0.9. Okay. Bila mean kosong and variance dah 1, hampa tak perlu standardize dia dah sebab dia memang dalam bentuk standard. Yang memang kita table diberi tu memang mean kosong variance 1 tau. So hampa tak perlu kata nak kena tolak kosong lepas tu bahagi dengan 1 square root of 1. Tak perlu sebab ni memang dalam bentuk tu dah. So untuk jawab soalan B ni just tulis probability Z 2.15 bersamaan dengan kalau apabila hamba nak tulis nombor ni dulu ke atau nak buat selesaikan ni. So yang ni kita dapat 1 minus dengan probability Z is less than R tolak dengan probability Z is more than 2.5. Okay. So kita akan tulis kat sini 0.8591 bersama dengan 1 tolak probability Z is less than R. So kalau dia less than R, dia akan sama dengan more than negative R. Okay. Sebab apa? Katakan aku buat number ni kat sini kan. Okay. Katakan R tu duduk dekat, katakan first kita anggap R tu negative value kan. So katakan R kat sini. R tu katakan negative 1. Macam tu. So kalau aku tulis dia negative R, dia akan jadi negatif macam tu. So akan dapat 1. So logik lah macam tu kalau nilai R tu negatif. Katakan nilai R tu positif pula kan. Less than R. Betul. So katakan nilai R tu pula positif. Maksudnya dia merangkumi yang besar ni kan. So katakan R tu kat sini. Dia merangkumi yang besar tu ni. So dia akan jadi 1 tolak dengan sekecil kan. So kalau kata negatif R tu positif, negatif R tu negatif nanti kan, dia akan merangkumi sebelah ni. Sama juga 1 tolak dengan sekecil yang ni. Nampak kan? So dia asalkan hampa terbalik simbol, hampa kena terbalik juga. Dia kalau less jadi more, lepas tu kena letak atas bang negatif tu. Okay. Talak kan. Lepas tu yang ni boleh tengok table terus. 2.15. Bukan situ. Turun ke distribute. 2.15. 0.0158. 0.0158. 0.0158. So since dia ni dia dah negative value, depan yang negatif aku pindah ke sini untuk jadikan dia positif. Z is more than itu. So kita boleh tolakkan, aku rasa tak ada masalah bahagian tolak kiri kanan ni. 1 tolak 0.0158 tolak 0.5191. So kita akan dapat 0.1251 macam tu. So yang ni aku boleh start tulis from table probability Z is more than, satu tengok table untuk yang ni 125.
Mana dah? 1 berapa tadi? 1251. 1212. Okey, ada kat sini. So 1.15. So kita akan tulis 1.15 equal to 0.125. Betul, kita boleh kata R betul kan? Aku letak R negatif kan? Negatif R. Sorry, lupa letak negatif R. So compare. Kita boleh kata negative R equal to 1.15, R equal to negative 1.15. Okay. Macam tu sebab tu kata tadi, kadang-kadang value tu boleh jadi negatif, kadang-kadang value tu boleh jadi positif. So macam tu, tadi kalau first aku tunjuk graf yang first tu, kita anggap R tu negatif. Kan, macam negatif 1 tadi. Yang second graph tu, dia aku tunjuk yang dia positif. Dia R tu positif lah. So dalam kes ni, R tu negatif. Di mana dia, katakan dia first negatif 1. Tapi dia ada less than R, dia adalah, bila dia more than R, dia adalah positif. Macam tu lah. So kalau tak nampak, just lukis lah. Memang aku kata kalau tak nampak, lukis lah. So proceed kepada soalan second. Copy. Okay, soalan second ni melibatkan bab 10. Survey linear, nak tengok, dia nak tengok antara apa ni? Number of sets of exercise they do in an intensive class and the mark obtained. Okay. The summary of the, okay, kita ada dah, kita boleh summarize siap. Calculate and interpret, ini yang penting ni, interpret Pearson correlation coefficient and coefficient of determination. So basically dia nak R dengan R square. So adakah dia boleh cukup? Okay, kita ada X square, Y square, XY. Okay, cukup. Betul, kita ada N kita 10. Lepas tu kita boleh start dengan, kalau aku akan tulis dulu apa yang soalan. Aku takkan terus tulis R bersama dengan apa. Aku tulis dulu Pearson's correlation coefficient, lepas tu koma R, macam tu. So Pearson's correlation coefficient, koma R. Okay, baru kita start kita punya tu. So kalau ini aku akan start dengan belah bawah sebab belah bawah lagi panjang. So kita ada 10. Lepas X square 365. Tolak dengan X kita 55 square. Bracketkan dia. Bracket satu lagi. 10 bracket 52868. Tolak 726 square. Okay, setting tu. Betul, kita buat satu. Terus garisan untuk set tu. Astaga, tamat. Turunkan ke bawah. Ni pasal kan pakai share. Okay, itu satu. Betul, satu lagi juga. Okay. Okay, lepas tu ni untuk yang second 10 bracket 4102 minus dengan 55726. Okay. Lepas tu disebabkan soalan ni kita bukannya atas calculator, hampa kena manually kira benda ni. So yang belah bawah tu first kita akan ada in bracket 10 kali 385 tolak 55 square, tutup kurungan, 10 kali 5288 tolak 726 square. So, dapat answer, square rootkan dia. Lepas tu belah atas kita akan ada 10 kali 4106 tolak 55 kali 726 bahagi answer. So kita akan dapat
0.9475. Okey, sama. Betul sama. So, aku suka interpret elok-elok dapat jawapan. So, kita boleh kata the Pearson correlation coefficient is 0.9475. The value is close to 1. We can conclude that there is a strong positive linear correlation between the number of set of exercise and the mark. Okay. Opting. Okay. Ni adalah dia punya tu. So next untuk yang second pula, coefficient of determination. R square equals to, yang sama jawapan pada R tu 0.9475 square. Kita akan dapat jawapan dia 0.8977 kan. Aduh. Wah, tak ni. Aduh. Okay, betul. Lepas tu equal to 89.77%. The coefficient of determination is 477%. We can conclude that 99.77% of the variation of marks obtained can be explained by the number of sets of exercise and the other (10.23% can be explained by other factors. Okay. Settle untuk soalan nombor 2. Kita proceed ke soalan nombor 3. Bukan ni. 3 bab 11. Calculate the simple relative average quantity index for each year from 2 weeks to base. Okay.
Okay, ni first time sejak SPM lah aku kena jawab soalan indeks yang lebih daripada setahun. Maksudnya ada lebih daripada 2 tahun lah. Find the simple relative average index for each of the following year. Simple relative average quantity. Kena cari satu-satu. Penat aku kena buat satu-satu. Calculate the simple relative average quantity index for each of the year. With the two as a base here, explain the value. So maksudnya so ni adalah base year. Tapi hang kena kira juga walaupun dia base year kan, kena kira juga. So macam mana nak kena buat hang kena buat satu tu. Tahun 99 start dengan 1999 buat kita punya tu untuk setiap hari tu cari dia punya average 98, 99, 2000, 2021. Nah mereka. So macam mana better buat soalan ni? Aku rasa kita macam ikut tak macam mana kita buat kotak kan. Macam mana soalan bagi kotak ni, lepas tu kira tu. Tapi kali ni kena tunjuk calculation tu semua. Tak boleh nak kata kita skip macam ikut. So kita start dengan price index lah, index lah, quantity index. Aku rasa aku akan buat tu juga. Aku akan buat mana base line ni besar sangat. Okay, aku akan buat line kat atas-atas tu. Aku akan buat kotak. So aku akan buat shoplifting. So untuk tahun, atas ni ada tahun. Shoplifting. Start sini. Shopping kau shop. Shoplifting. Lepas tu kat sini captive robbery, stealing. Okay. Lepas tu kat sini kita akan ada aku nak kena try buat base tu dulu. So untuk 2000 98 buat 220 258 kali 1000 kali 100 dapat 220 258 85 27. Okay, tu dia punya anggaran dia lebih kurang 6 kotak. So 1998. So aku akan buat untuk shoplifting tu sebab aku je perlu tukar dia punya nombor atas lah. So yang ni kita akan ada 258 per 258 darab sama dengan 99.22. Lepas tu next untuk ni pula 268 258 darab 100 268 103.88. Yang last kali 258 258 darab 100 bersama dengan 102. Okay.
So ni untuk 1999. Ni untuk 103.88. Kan? Itulah. Okey. 2000 2001. Okey. Next kita buat untuk Cardiff pula. So start kan 96. So kita ada 60 96 kali 100 bersamaan dengan 62.5. Itu untuk yang second ni pula. Okay, aku rasa bahagian ni apa boleh nampak kan. Aku nak skip bahagian ni, tak apalah. $93.75. Lepas tu 80/96. 2.33. Lastly 96 kali 100 bersama dengan 100. Next untuk robbery pula. 1220 1660. 1660. So calculate untuk 120. 100 bersama dengan 73.49. Next kita ada 1440 1660. 8675.75. Next 1540 1660. 'Okay, yang ni 1660 1660. Okay, lastly 4900 5780. 84.78. Next untuk yang 2 5620 5780. 91. Okay, lepas tu 5820 5780 kali 100 bersama dengan 100.69. Itu 5780 kali 100 bersama dengan 100. Okay, settle untuk semua. Untuk apa buat kira average dia. Aku rasa better buat kotak untuk ni. So buat kat sini simple average relative quantity index. Okay.
Lepas tu first kita akan start dengan shoplifting. Bersama dengan semuanya 1/4 kat depan. Lepas tu bracket, kena tengok kat ni 8527 tambah dengan 99.22 tambah 0388 tambah dengan 100. Silap. Okay, first kita start dengan 2000 tahun 1998. Kita akan ada semuanya depan 1/4. Lepas tu bracket 62.5 tambah 62.5 tahu dah. Kita tahu 6.27 tambah 73.49 tambah 8478. Lepas tu kita tambahkan semua. 62.5 tambah 68.27 tambah 73.49 tambah 84.78 bahagi 4. 7651 macam betul 76.51. Lepas tu untuk tahun 999 jaga 1/4 kali dengan 992 99.22 tambah dengan 9375 tambah dengan 8675 tambah 91. 99.22 tambah 93.75 tambah 91 bahagi 4. Itu 92.68. Kita check dulu betul tak? Banyaknya benda kena buat untuk nak apa. Okey, nak buat macam betul lah. Okey. Next untuk tahun 2000 1/4 lepas tu 10388 83 tambah sisi yang bawah tu. Lepas tu 9277. 103.88 tambah 3.33 tambah 199 tambah 92.77 bahagi 4. 95.17. Okay. Lastly untuk 2001 kita ambil 1/4 betul bracket 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100. Kita akan dapat 100. Next kita boleh start dengan di quantity of crime kan. Okay, average kau macam mana? Okay. Of the year 998 999 2000 decrease by yang first tu 100 tolak 76.51 23.49%. Lepas tu yang second
7.32% and compared to 2000 respective. The quantity of 2001 does not change compared to the year itself. Okey, macam tu cara menjawab untuk yang ni. So kena buat tu, ada banyak order sikit sebab kita kena kira satu-satu untuk setiap tahun. Okey, cerita untuk part A, nanti sambung kita akan untuk part B. Okey, proceed dengan section B. So section B, first kita start dengan soalan 1, start dengan partial differentiation. So kita diberi fx, fxy, kita kena cari fxx dengan fyy. Itu sahaja. Lepas tu kita kena proving fxy equal to fyx. Okay. So first kita start dengan yang A. So kita diberi fxy equals to 4x y minus y square x. Okay, soalan ni tak ada masalah sangat sebab kita tak perlu buat quotient atau product rule due to kita tak ada setiap satu elemen macam ni, kita hanya ada sekali saja x. Saya tengok sekali saja x, sekali saja y. So tak perlulah kita nak kena buat quotient atau product rule. Kita hanya perlu tukarkan set tu jadi kuasa saja. So akan jadi 4x darab y kuasa 1/2 tolak dengan x kuasa 1/2 darab y square. Okay. Dan kita boleh proceed start. First kita start dengan cari fx dulu. So kita akan dapat 4y kuasa 1/2. Lepas ni kita akan ada tolak depan 1/2 x kuasa negatif 1/2 y square. Okay. Dan kita akan ada fxx yang depan ni akan hilang. So kita akan ada belakang darab adik dengan tu kita ada positif 1/4 x kuasa negatif 3/2 y kuasa 2. So dia akan jadi tu kita akan dapat y kuasa 2. Bawah ni kita akan ada 4 x kuasa 3/2. 3/2 basically 1 tambah dengan 1/2 kan. So kita akan ada 1 ni, kita ada x. 1/2 kita akan ada set x. So kita akan ada x darab dengan set x. Okey, itu adalah untuk yang first. Dan untuk yy pula, so fyy fx fy tu kita akan ada yang first ni. So 1 ke 2 ke bawah kita dapat 2. So 2y negatif 1/2 tolak dengan 2 ke depan. So dapat 2x 1/2 y. So kita continue lagi, kita akan dapat negatif x. Okay, negatif x y kuasa negatif 3/2 tolak dengan 2x 1/2. Okey. Kali ni kita ada 2 nilai, kita ada 2x, tapi kalau apa nak asingkan pun tak ada masalah. So kita akan ada first negatif x macam tadi juga, sama macam x, kita akan ada bahagi dengan y set y tolak dengan 2 set x.
Okey. Ni F Y depan ni. Betul lah. Okey, dah betul. Okey, dah betul dah. Rasanya tak salah lah. Buat. Okey, settle untuk soalan A. Soalan B pula, proof. Okey, kemudian untuk yang B pula. So, kita akan ambil F X Y. Okey, kita akan dapat untuk yang first. Untuk yang first kita akan dapat 2Y kuasa negatif 1/2. Macam second tu kita akan dapat sebagai negatif X, negatif 1/2 Y. Okay. So kita akan dapat, kalau buat dalam bentuk tu kita dapat 2 tu tak kata 2 bahagi sek Y tolak Y bahagi sek X. Okay. Dan kita ada untuk F Y X, kita akan dapat yang first kita akan dapat dia sebagai Y X Y kuasa negatif 3/2. Ni X sorry. Dapat 2Y negatif 1/2. Okay. Lepas tu yang second tu pula X tu hilang, jadi turun ke bawah. So dapat negatif X kuasa 3/2. Betul lah, 3/2. Tolak X power by negatif 3/2 Y. Oh, saya dah siap. Bukan 3/2, 1/2. Patut nampak terpelik. Ada 1/2 je. So, adakah aku buat skilak yang sama untuk kat tempat lain? Nampak macam tak kan? Satu tu ya. Kalau ada, aku rasa boleh nampak juga. 2 per Y tolak dengan Y per X. Okey, kita dapat benda sama. So, boleh kata left hand side equal to Fxy minus Fyx bersama dengan 2 per Y tolak tolak Y per X minus in bracket 2 per Y minus Y per X. Okay, kita akan dapat kosong right hand side shown. Okey, macam itulah cara nak buat untuk soalan 1. Okey, ini soalan 2. So, kita diberi revenue dan ini adalah cost. Find the number of direct units to maximize the profit. Okey. So, disebabkan minta profit, kita kena cari dulu kita punya profit. So, profit kita adalah A pi XY bersama dengan negatif 0.005 X square tolak 0.003 Y square tolak 0.002 XY tambah 20X tambah 15Y tolak in bracket 6X tambah 3Y tambah 200. Okey. Lepas tu kita, kat sini dia hanya untuk X dengan Y. So, apa saja yang sering daripada tu kita boleh salin. Square Y square 0.02 XY. Okey.
2 tolak 6, 20 tolak 6, so dapat 14 X. 5 dengan 3, so dapat 12 Y tolak 200. Settle. Itu mana kita kena cari kita punya pi X dengan pi Y. So pi X kita bersama dengan negatif 0.0. Ni akan dapat 1 X tolak dengan 0.002 Y tambah 14. 0, so kita boleh ketiban 1, 2, 3. So 3 titik, 3 kali bergerak. 1, 2, 3. So akan dapat negatif 10X tolak 2Y tambah 14. So 3 titik. 1, 2, 3. So tambah 3, 0. Okay. So kita boleh dapatkan gerakan sebenarnya ni Y bersama dengan 5 bersamaan dengan 7,000. 7,000 tolak 5X. Okay. Ni satu equation. Yang second tu pula kita akan dapat dia sebagai negatif 0.006Y tolak 0.002X tambah 12. So tu 2, 3 juga, titik bulan. Negatif 6Y tolak 2X tambah 12,000. Okay. Lepas tu yang ni kita boleh bahagikan 2 juga. Bahagikan kepada, nak bagi 2 ke 6 lah. Bagilah 2. Tu. Bagi 2, so kita akan dapat X bersama dengan 6,000 tolak 3Y. Okay. Lepas tu boleh kata subs 1 into 2. So kita akan dapat X bersama dengan 6,000 tolak 3 in bracket 7,000 tolak 5X. So kita akan dapat X kita bersama dengan 6,000 tolak 21,000 tambah 15X. So yang ni ke sebelah sini kita akan dapat 14X. Lepas tu yang ni ke sebelah sini akan dapat 6 tolak 21, 15. So kita akan dapat 15,000. So kita akan dapat X kita bersama dengan betul lah 0.71.4. So kita akan dapat 1071 sebab kita perlukan dalam unit. Okey, lepas tu untuk Y pula, Y bersama dengan 7,000 tolak 5 in bracket 1071. So kita akan dapat 1071 1645. 43. Oh kan nak kena substitute yang 4 tu. Yep. Yang kita akan substitute ni guna yang titik perpuluhan tu. So 1.14. Aku rasa perlu ambil lebih ya, tapi aku ambil 1 lah. So kita akan dapat 3. Okay. So tuan satu dah. X tu deluxe lah. Deluxe. So deluxe dengan standard bersama dengan 1071 units. Standard pula 6343 units. Okay. Settle untuk soalan tu determine the maximum profit. So maximum profit equals to pi in bracket 1071 1643. So kita akan dapat banyaknya semua benda ni balik.
Aku akan kat sini sebab aku perlu substitute. So aku nak kena tengok dia punya ni. Copy. Okay. So kita akan dapat negatif 0.0005.1071 square tolak 0.0003 1643 square tolak 0.002 dekat 1071 1643 tambah 14 1071 tambah 12 1643 tolak 2000. Okey, tolak 200. Kita akan dapat 6.05 x square tolak 0.03 y square 0.02 xy tambah 14 x tambah 12 y tolak 200. So kita dapat 1071 163. Okey betul. RM 17157.14. Itu kita punya maximum profit. Okey. Settle untuk soalan 2. Next kita ke soalan 3. Mana pen tu? Okay, soalan 3 menyebabkan soalan 3 dia combine dua-dua, integration dengan dia punya application. Dengan tajuk application. So salah satu integrate. Kalau tengok kat sini kita ada kuasa 2, kat sini kuasa 3. Ni melambangkan kita kena pakai special integration, iaitu kat sini. Okey, kembali. Kat sini dia adalah fx, kat sini adalah f prime dia. So kita pakai special probability. Sama juga dengan yang ini. Yang ini sama ke? Yang ni pun sama juga. Kat bawah ni adalah kita punya fx, atas ni kita punya f prime. Okay. So abang tengok kat situ dia punya power. Kalau untuk yang bawah tu dia special case lah. Untuk soalan 2 tu dia special case sebab exponent power tak berubah kalau tu pun. So aku akan buat kat sebelah. So soalan bagi kita secara integrate daripada 0 sampai 3 3x cube per 2 tolak 15. Satu lagi x cube 3x square tadi tu x square 9 power 1 per 2 dx. Aku tak pasal 1 per 2 ni, tapi konsep sama juga. Yang tu adalah tu. So apa pula kan, kalau apa boleh conteng lah kat mana f prime fx itu sama x kuasa 3 tolak 5x. Lepas tu kita akan ada f prime kita bersama dengan 3x cube per 5. Okey, soalan bagi kat kita sekarang ni secara 9. So 9 dengan 3 ni 3 kali 3 dapat 9, 5 kali 3 dapat 15. Maksudnya hampa kena keluarkan 3 sini. So bila bahagi semua ni dengan 3. Bila bahagi kita kena cover balik darab. So apa hampa perlu buat? 3, kosong. Bahagi semua dalam tu dengan 3. So kita akan dapat macam ni kan. Bila dah bahagi, kita kena cover balik. Cover kena darab 3. Okey. 3 tolak x 1 per 2 dx. Okey. Sekarang ni dah dapat bentuk yang kita nak. Kita akan jadikan dia terus bracket. Lepas tu kita just salin yang ni saja. X kuasa 3, 5 x 3. Power tu kita tambah 1 jadi 3 per 2.
Lepas tu bahagi dengan power, so dapat 2 per 3, bahagi 2, darab 2 per 3. 3 dengan kosong. So, yang ni kita boleh darab yang ni, constant akan dapat 2. Lepas tu in bracket tu dia akan jadi, first, dia akan jadi in bracket 3 cube tolak 5 in bracket 3. Kan? Kurangkan lagi 3 per 2. Lepas tu tolak kosong. Sebab apa-apa saja dalam tu akan dapat kosong. Dan kita boleh terus bagi final answer. 3 cube. So, cube tolak 5x. Calculate untuk 3. So, power by 3 bahagi 12. Darab 2. 83 jawapan dia dalam cara macam tu. Okey, betul. 83.138 bagi 3 titik perpuluhan. Soalan nombor 4 hanya soalan yang nak minta R dengan R square. Tu saya yang minta 4 titik perpuluhan. Dengan probability lah tu lagi. So, bab 9 dengan 10 saja. So, 3 dia less stated lah. So, untuk soalan B pula. Kita integrate. So, yang belah atas E power by 2x tolak E power by negatif 2x bahagi dengan E power by 2x tambah E power by negatif 2x dx. So, yang buat macam apa tadi, yang bawah tu lah yang fx kita adalah E 2x tambah E negatif 2x. So, f prime kita akan jadi, integratekan dia 2E 2x tambah E tambah negatif. Negatif 2E negatif 2x. So, apa yang kita kurang? Kita kena darab semua benda dengan apa ni? Siap dulu tolak E negatif 2x. Okey. Kita hanya perlu darab semua benda dengan 2. So, aku klik kat bawah ni sikit sebab 2E 2x tolak 2E negatif x. Itu E 2x tambah E negatif 2x dx. Okey, sebab kita darab semua dengan 2, kita kena bahagi balik dengan 2 atau darab 1 per 2. So, nanti kita dapat bentuk nak, dia akan jadi ln. Lepas tu modulus salin balik yang bawah. Itu saja jawapan dia. Terima kasih. Kata untuk soalan ni. Dan untuk kita ke bukan B ni, tu duduk minggu 2. Sekarang kita ke bawah soalan B. Di bahagian kita, ini adalah kita punya supply. Ini kita punya demand function. So, V as a quantity. So, V tu macam X lah untuk kalau yang biasa punya tu. U tu adalah kita punya price atau macam Y. Find the market equilibrium point. So, untuk yang first ni kita tahu kita kena tulis balik. Ada dia. U tolak 2 tolak V square tolak 9V. So, kita tahu U bersama dengan V square tolak 9V tambah 12. Okay, so settle satu. Satu lagi kita ada U per 2 bersama dengan V square. So, kita ada U bersama dengan 2V square. So, kita boleh kata V square tolak 9V tambah 12 bersama dengan 2V square. Pindah ke sebelah sana, kita akan dapat V square tambah 9V tolak 12 bersama kosong. Sini ada V, sini ada V. So, 4 dengan 3 tak boleh, 6 dengan 2 tak boleh. Empat dengan 3. Astagfirullahaladzim. Aku dah buat benda teruk sangat ni.
19 negatif 12. Betul lah. Aku salah tulis kan. Salah tulis kat mana. Mana tak salah tu. Nampak. Negatif. Dia negatif. Dia negatif, sini akan jadi 3. Okay. Boleh. So, kita ada sekali lagi salin kat sini 3. So, kat sini akan jadi tolak 1. Ini tambah 4. So, kita akan ambil V bersama dengan 1. Ada Ctrl Z. So, kita akan ambil 1 sebab nilai dia positif. Betul, nanti kita akan dapat ada dia. U bersama dengan 2 kali 1 square bersama dengan 2. So, kita akan dapat MEP bersama dengan in bracket 1, 2. Settle untuk soalan first. Sketch. So, soalan first. Soalan tu minta kita sketch. Kat sini kita ada kat sini kita ada untuk U. Sini kita ada V. Lepas tu U kita nanya naik ke atas. Lepas tu U kita turun ke bawah start 12. So kita ada macam ni. Okay. Lepas tu yang ni macam ni. Lepas tu dotted line ke sini. Yang ni kita ada untuk DU. Demand. Untuk negatif V square. Tolak 9V tambah 12. So kat sini kita ada 12. Kat sini kita punya supply 2V square. So kita ada kat sini producer surplus, consumer surplus. Okay. Shade. Settle untuk soalan 2. Mungkin apa kena labeling lah. Kena labeling juga. Calculate. Ya, aku dapat tulis kat sini. 1, 2. 2, 1. Settle MEP. Itulah kita punya MEP. MEP. Settle. So, soalan 3 kita kena cari kita punya consumer dengan surplus tu. Aduh. So, start dengan consumers surplus. So, integrate daripada 0 sampai 1. Kita punya demand negatif V square tolak 9V tambah 12 DV tolak 1, 2. Negatif V square V cube per 3 tolak 9V square per 2 tambah 12V. So 1, 0 tolak 2. Kita akan dapat negatif 1 cube per 3 tolak 9 per 2 darab 1 square tambah 12 darab 1 tolak 2. Tolak 0. Tolak 2. So, integratekan negatif x square tolak 9x tambah 12 untuk 0 sampai 1 akan dapat 43. So, answer tolak 2. RM RM5.17. Okey, dah betul. Next untuk producer
surplus. Sama dengan 1 kali 2 integrate 01 untuk 2V² dV. So kita dapat 2 tolak in bracket 2V³ per 3 10. So kita dapat 2 tolak 2 per 3 bracket 1³ So kita akan dapat RM RM1.33 kan? Ya, okey. Yang itulah jawapan dia untuk producer dengan consumer surplus. Settle untuk soalan 3. Next untuk soalan 4. 4 tu bawah dia punya tu kan. Ni baru soalan dah. Okey, untuk soalan nombor 4 pula. So, commercial carpet, small faults, okay, occur at random at average. So, kita ada average 0.95 untuk 20 meter square. Find the probability that selected 20 meter square area that are not less than 2 faults. So, kalau tak soalan first ni, kita diberi average, lepas tu tak beri benda lain dah. So kita boleh anggap dia Poisson distribution dengan 0.95 sebagai kita punya apa dah panggil benda tu, 0.5 sebagai kita punya fault kita. So kita boleh start dulu untuk soalan yang tu dengan tulis X tu apa dia? Number of faults, number of small fault. Lepas tu kita akan ada probability 0 untuk 0.95 per 20 meter square. Okay. Lepas tu kita boleh start dengan soalan minta not less than 2.5. Okay, dia kata not less, maksudnya tak boleh kurang. 2 tu boleh, dia cuma tak boleh kurang. So paling nombor paling kecil kita sekarang ni adalah 2. Bila 2 maksudnya 2 nombor tu 2 tu adalah nombor paling kecil, maksudnya dia boleh lagi besar. So dia more or equal to 2. So bila kita more or equal to 2, tapi 0.95 kita tak ada dalam kita punya table kan. So kita kena ambil yang kecil untuk gunakan formula. So kita kata dia 1 minus probability X is less than X is less or equal to 1. So kita dapat 1 minus probability X equal to 0 minus probability X equal to 1. Kita akan dapat 1 minus 0.95 power by 0 E power by negatif 0.95 bahagi dengan 0 factorial minus lagi dengan 0.95 power by 1 E power by negatif 0.95 bahagi 1 factorial. Okay. Kita akan dapat 7 Poisson 2 list. So 0 dengan 1 untuk 0.95. Kita akan dapat tolak 0.3867 tolak 0.3674. Okey. Dan final answer kita akan dapat 1 tolak 0.3867 1 tolak 0.3867 tolak 0.3674. Kita akan dapat 0.2459. Inilah jawapan dia untuk soalan yang first tu. So kita boleh start dengan soalan yang A dengan B ni. Dia kata dia ada 10 bilik. Okay. Satu setiap bilik tu ada 80 meter square. So for any one of this room, maksudnya kita tak perlu kisah pun bilik dia berapa, kita nak spesifik kat satu bilik saja. So kita boleh abaikan 10 bilik tu.
So probability that at most 3, so kita kata paling banyak 3, so less or equal to 3. Exactly 3, so dia probability S equal to 3. Okay. So macam ni kita nak macam mana pula kan? Kita kena tengok kena tu. Kita akan ada X A Poisson. Darah soalan tu bagi untuk 2. Sekarang ni bagi untuk 20, sekarang ni untuk 80. So dia kali 4. So 0.95 kali 4. Dapat 3.8 for 80 meter square. So kita boleh start soalan A. Probability X is less or equal to 3. Dia akan equal to kat sini. Nampak? Kat 3 tu 7311. So kita akan ada itu untuk more. So kita kena tulis dia sebagai 1 minus probability X is more or equal to 4. So kita akan ambil yang bawah dia tu yang ni 5268 5265 0.5265. Kita akan dapat jawapan 0.4735. Okey, settle untuk soalan A. B pula probability dia exactly 3. So kita akan ambil formula. Kita tak kisah pun mana, nak pakai table pun boleh, tapi aku prefer formula. 0.38 power by 3 E power by negatif 3.8 bahagi 3 faktorial. Kita akan dapat jawapan kita variable kita 3 dan nilai kita 3.8. 0.2046. Teman. Aduh. Okey, dah sama. So setelah untuk soalan ini, next kita proceed dengan mana pensel lah. Memang tak suka kalau pensel tak hilang kan. Kat start sini. Sampai sini. Sampai sini. Bukan tu. Copy. Bukan. Okay, first untuk soalan 5 ni, dia bagi kita for every delivery of cupcake, 30% will be returned due to not favored by cupcake lovers. Maksudnya 30% reject. So kita ada 20 cupcake. What is the probability that at most 5? So paling banyak 3. So probability X is less or equal to 5. So first soalan tu kita kena ada tajuk dulu. Kita ada X itu number of cupcake eaten. Lepas tu kita akan ada tu Poisson. Kita pakai binomial tadi. Kita punya cupcake kita ada total 20. Probability untuk dua balik tu 30%, so 0.3. So probability X is less or equal to 5 sama dengan, so 0.3 kita ada dalam table, so kita boleh jadikan dia more equal. Probability X is more or equal to 6 macam tu. So 1 minus dengan dekat 3, so kita tengok 6. 0839. Ni Poisson. Sorry. Pasal tengok macam pelik lah.
So kita ada 20, P dekat N kita 20. Lepas tu 0.3, 0.3, 0.3. Okay, ni 0.3, 20. So kita tengok dekat 6. 5836. 0.583 36. So nanti kita akan dapat 1 minus probability 5836. 4164. So betul lah. Uh, 0.6 bukan 6, 41. 4164. Settle untuk soalan A. Dan soalan B kata apa? Suppose the restaurant will be running an event require an order of 200 cupcake from the same supplier. Approximate between 56 sampai not between. So dia kata not exclusive. Maksudnya not inclusive. Okay, sorry. Dia bukan eksklusif. Apa aku baca? Inclusive tu maksudnya 56 dengan 62 tu tidak terlibat. Maksudnya kita kena ambil nombor dalam dia 57 sampai 61. So first kalau kita nak pakai approximation, walaupun soalan dah kata dah pakai approximation, kita kena tengok dulu. Kita kena ambil betul and kita lebih dari 50. Tapi adakah kita punya P kita nanti, kita punya mean lebih daripada 5. So nak macam mana darab 200 darab dengan 0.3. So kita akan dapat 60. So bila 60 maksudnya lebih daripada 5, kita boleh pakai NP. Kita boleh pakai normal. Okay, so tajuk dia masih sama lagi, number of cupcake return. So kita boleh kata binomial 200. Lepas tu kita akan ada 0.3 masih lagi sama untuk P. So dia jadi normal, dia akan jadi 60. Lepas tu darab dengan 0.7 dapat 42. Okay. Dan kita boleh start dengan soalan 1. Kat sini tak apa soalan 1 tu. So probability dia between, so tidak terlibat 62. So dia seperti kita kena buat continuity correction. Akan sama dengan, so kalau kita buat number line 56 62, so dia tak terlibat macam ni. So kita Alhamdulillah, kita akan dapat dia sebagai probability 56.5 X 61.5. Okay. Ini continuity correction. So kita boleh start dengan kita punya standardize. So kita dapat probability 56.5 tolak 60 bahagi sek 42. Kat sini X, kat situ dah jadi Z. Ni. Okay. Z 61.5 tolak 60 bahagi sek 42. Okey. Nanti kita akan dapat untuk sebelah sini 56.5 tolak 60 bahagi sek 42. Negatif 0.54. Okey, betul. Sebelah sini pula kita akan dapat sebagai 61.5. So kita akan dapat 0.23. Okey. 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 Dan kita kena tengok table. Kita
tengok table, kita akan sebelum tengok table tu kita kena asingkan dia dulu. So sebab benda ni dekat tengah-tengah, kita boleh kata probability dibahagi dengan ujung-ujung. So Z is less than negative 0.54 minus probability Z is less than more than 0.23. Satu tolak dengan probability yang tu akan jadi more 0.54 minus probability Z is more than 0.23. Dan kita boleh tengok table. So kita akan dapat 1 minus kan 54 dengan 23. So 54 dulu. Okey, dekat 0.54 2946 0.2946 lepas tu 23 4090 0.4090. So 1 tolak 0.2946 tolak 0.409 2964 0.29 apa aku mengarut ni? Dia 2964 0.294. Okey. Okay, settle untuk soalan 1. So soalan 2 pula, if the probability that less than n. So kita kena cari kita punya n kan. N number of cupcake among the return is use the normal approximation to determine the value of n. So yang ni kita kena buat tanda less than n. So betul kena buat continuity correction. Kita kena anggap dia binomial first. So untuk selesaikan ni, kita tahu bahawa dia punya probability x is less than n equals to 0.992. Kau aku salah pilih 992 kita. Lepas tu kita boleh kata melalui continuity correction ada akan less than, kalau n kat sini dia less tak termasuk. So kita akan ambil n minus 0.5 equals to 0.992. Sat, sebelum aku buat kata aduh. Bukan tahu kata. Kita stay ada n kat situ. Tapi disebabkan dia dah more daripada 0.5 kan, so better kita jadikan dia dulu less. So dah jadi more or equal to untuk dapatkan 0.992. Shift kosong. So kita dapat 0.008. Okey. So kalau ada probability dia more than n tu dia adalah 0.08. So dia sekarang ni dia kalau dia more tu dia termasuk kan. So dia kena ambil dulu. More equal. So kita dapat probability x is more than n minus 0.5. Okay. Equal to 0.008. Okay. Lepas tu nak macam mana untuk ni, tunjuklah dia adalah CC, continuity correction. Dan kita boleh start cari standard saja. Kita dapat probability Z is more than n minus 0.5 minus 60 over set 42 equals to 0.008. Lepas tu kita boleh tengok pada table. From table, probability Z is more than ada 0.08. Aku tak buat dalam aku punya table tu, aku tak letak yang untuk spesifik punya dekat ZA tu kan. So saya tak nak letak dalam tu dah. 0.2 okey dah untuk 24089. Z is more than 24089.
equal to 0.008. So kita boleh compare n minus dengan 60.5 per set 42 sama dengan 2.4089. So kita boleh kata n equals to mana kalkulator tu pula, 2.4089 kali 42 kali set 42 tambah 60.5, 76.11. Terus kita roundkan dah 76.11, kita roundkan dah jadi 76. Okey, settle untuk soalan ni. Habis lah. Lepas tu next soalan menang pula. Okey, untuk soalan menang kopi. Bukan tu. Alhamdulillah. Okey, untuk soalan nombor 6 ni pula. Semakan bab 10. So, first dia kata kat sini ada 10 car. Bukan soalan aku buat dah. Oh, ni soalan Malish. Okay, she decided to between the age of car. So, kita punya age of car. Dengan dia punya mileage dia. The data collected show, okay. Find the equation of list tu. Okay, so kena cari yang ini lah kan. Dalam bentuk ni, give your answer in 2 decimal place. Okay tak? Dia suruh kita bagi dalam 2 decimal place. Standard soalan kalau dia tak beritahu ni kita kena buat 3. Tapi bila soalan beritahu kita kena buat 2. Macam mana soalan tak suruh. So soalan untuk interpret dia dekat soalan B. So apa tak apa interpret kat A. So soalan first tu kita kena cari lah kita punya tu. Kita tahu N kita memang 10. Tapi disebabkan kita nak kena cari benda lain, kita perlukan juga ni. Nak cari B, kita perlukan semua ni. Y square XY. Okay, so calculator tu mana? Calculator. Okay, soalan tu bagi kat kita. Oh, ni soalan sebelum ni. So, saya just balik ke bawah. So, kita 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 4.5 lagi, 5, 3, 6, 6.5. Dan kita akan ada 22, 34, 33, 37, 40, 45, 49, 30, 58, 58. Okey. Lepas tu kita ada option, tekan 3. Itulah kita punya jawapan yang kita perlukan. So first untuk X kita akan ada untuk X dia bagi 41. So 41 X square 188. Lepas tu untuk N kita 10, lepas tu Y kita 406. Untuk Y square 17752, 17752. Lepas tu untuk XY 1818.5. 1818.5. Okey. Next untuk mencari B. So B kita buat formula tu. B bersama dengan 10 mana tu 188 X square
tolak dengan x square. Lepas tu benda ni akan dibahagi dengan 10 bracket aku cari buat y square tak apa, sorry dah. 18.5 tolak 41 darab dengan 406. Okey. Jawapan yang kita akan dapat tekan option 2 kali B dekat 4. Kita akan ambil B tu 71.3 disebabkan dia urut titik pembelajar, so 73. Betul kan? Okay, untuk A pula dia akan jadi A bersama dengan 41 per 10 tolak bukan 41. Dia akan ambil A bersama dengan 406 per 10 tolak 41 per 10 darab dengan 7.73. Yang ni kena pakai kalkulator sebab takut nanti dia akan lari sebab kita ambil 2 titik kumpulan saja. So 406 bahagi 10 tolak 41 bahagi 10 darab 7.73. Kita akan dapat 8.9. Kosong. So belakang tu 7, so dia akan jadi 1. Oh ni masalah dia tak? Aduh. Ni masalah dia sekarang ni. Dekat soalan tu kan. Dia kita ni apa yang kalau hang kira guna kalkulator. Tapi kalau yang atas ni akan dapat 89.81. So kalau ikut skema ni ada banyak juga skema aku jumpa dia terus ambil atas kalkulator punya. Kena hampa just terus ambil kalkulator. Memang betul kita tulis benda ni tapi kita stay ambil atas kalkulator punya. So ambil 89. Kita ambil yang tu sebab aku dah tengok banyak skema jawapan dia bagi A ni yang dia ikut atas kalkulator even though dia lari satu digit daripada satu titik perpuluhan daripada yang tu. Yang kalau kita kira manually. So nanti kita akan dapat Y bersama dengan 8.89 tambah dengan 7.73x. Aku tak letak simbol tu sebab soalan pun tak letak. Ini A tambah BX. Okay, untuk soalan B pula. Give a practical interpretation of the slope B. B equals to berapa ni? 7.73. Means for every 1 year increase in the age of car the mileage increase by kan dia bagi 7.73 tapi disebabkan dia bagi dalam 1000 kita kena darab dengan 1000. So kita darab dengan 7730 miles. Tapi benda ni dia tak fix. Ada soalan yang tak perlu, ada soalan yang perlu. Tu aku pelik kadang-kadang. Macam soalan yang perlu, ada aku pernah jumpa soalan yang tak perlu nak interpret, tak perlu darab pun dengan 1000. Tapi bagi aku baik better darab yang tu more practical, more macam betul punya. So find the mileage predict by the regression line for 5 years. So predict mileage bersama dengan equation tadi 8.89 tambah 7.73 darab 5. Nanti kita akan dapat
4.89 tambah. So, kita dapat 47,540. Aha. Awak jawapan dia 56. Macam mana kat sini pun dah boleh lari lagi tak? Macam mana kat sini pun masih boleh lari? Jawapan dia kat sini dia bagi 56. Even though aku just substitute ke dalam yang dia bagi. 4.89 tambah 7.7. Next calculate untuk 5. 54. Jawapan dia bagi 56. Tapi tak apa. Aku assume ada lah tu. Kat mana-mana kena kalau hang dapat dua jawapan ni, jawapan tu betul. Dia jenis macam tu lah. 6C. Okay. Lepas tu sekarang ni untuk langsung nombor 7 pula. So soalan last sekali. Okay, soalan 7 merupakan soalan indeks. Okay. Okay, dekat-dekat. Aku boleh ikut lagi. Okay, dia bagi kita untuk 2013 dengan 14. Okay. Find the value of Y. So, 13 adalah base year. So, find the value of Y if the L quantity. Index adalah 60. Okay, soalan first ni kita kena buat balik formula yang tu untuk dapatkan jawapan. So, kita akan ada A. So, dia quantity index dengan last year punya price sebagai constant. So, kita akan ada quantity. So, dia punya price last year punya. So, Y. Itu 40Y tambah dengan 25 in bracket 600. Lepas tu belah bawah kita akan ada 820Y tambah dengan 25 in bracket 900. 900 darab 100 kita akan dapat 6433. Kena 4.33. Okey. Lepas tu kita settlekan tak boleh settlekan belah bawah. So boleh. Nanti kita dapat 510Y tambah dengan 5 kali 600. So dapat 15,000. 15,000 darab dengan 4.33 bahagi 100. Itu kosong aku dah sebab apa 0.6433 in bracket 820Y tambah dengan 25 kali 900 22500. Lepas tu bila pindahkan sebelah ni tengok yang mana lagi besar. 0.6433. Okey, ni besar lagi. So aku akan pindahkan 527.56. Okay. Y tolak 510Y bersama dengan, so aku pindahkan yang ni ke sebelah sini. So yang ni akan ke sebelah sini. So dah jadi 1500 tolak dengan 22500. 14474.25. Okay. Nanti kita dapat final answer terus boleh bagi. So 1500 bahagian tolak answer tu bahagi dengan bracket 527.506 tolak 510. Kita akan dapat Y2 bersamaan dengan 30. Kita tak ambil titik perpuluhan kat sini. Kita ambil dia sebagai integer. So 30 kan. Kualiti O ambil 2 titik perpuluhan. Dia dalam ringgit. Silap. Silap Y ni dalam ringgit, so kena ambil juga.
So settle untuk soalan A tu, untuk soalan B pula. Okay. Price untuk present. So kita pakai price, kita nak cari price index guna present punya quantity. So kita akan ambil 510 kali 20 tambah dengan 600 kali dengan 18 dibahagikan dengan 510 present yang tu 30.03 tambah dengan 600 kali 25 darab 100. Kita akan dapat jawapan dia. Sorry, aku lupa letak belah depan tu. Lepas aku letak title lah. P price tu, P price index tu berapa. 510 kali 20 tambah 600 kali 18. 510 kali 30.03 tambah 600 kali 25 darab 100. Kita akan dapat 69.27. So bila kita interpret the price of the book in 2014 decrease by $100.69.27 30.73% compared to 2013. Okey, settle untuk soalan 7. Dan tu settle habislah semua soalan untuk soalan KMJ. Okey, thank you.